Kenapa rakyat pula yang perlu tanggung kesakitan jangka pendek daripada pelaksanaan pelbagai cukan dan penarikan subsidi? Itu persoalan ditimbulkan seorang pemerhati susulan belenggu jutaan rakyat yang kini berdepan tekanan kos sara hidup akibat dasar fiskal kerajaan yang seolah-olah gagal memahami realiti kehidupan rakyat marhin. Menurut pemerhati, dalam keadaan ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya, tindakan mengenakan pelbagai bentuk cukai baharu dan menarik balik subsidi asas bukan sahaja tidak sensitif, malah menunjukkan kegagalan bijak pandai dalam kerajaan mencari jalan penyelesaian adil dan berkesan. Tambahnya, bijak pandai dalam kalangan menteri serta penjawat awam sepatutnya menggunakan otak memikirkan strategi menambah hasil negara tanpa membebankan rakyat dan bukannya mengambil jalan mudah dengan mencukai apa sahaja yang boleh dicukai. Pemerhati menambah, sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri, dasar pencukaian negara berubah secara drastik bermula dari cukai barangan mewah, keuntungan modal, barangan digital, perluasan SST dan kini cadangan cukai e-pembayaran. Katanya kesemua itu memberi gambaran bahawa bijak pandai dalam kerajaan hanya tahu menekan rakyat dan bukan menyelesaikan masalah daripada punca sebenar. Pada masa sama, jelas pemerhati, subsidi yang selama ini menjadi talian hayat rakyat miskin dan sederhana pula dilenyapkan atas alasan kononnya mahu memperbaiki fiskal negara. Namun dalam diam katanya, kerajaan terus berbelanja lebih 300 bilion ringgit setahun, di mana hampir 80% daripadanya digunakan untuk membayar gaji dan pencen 1.6 juta penjawat awam. Ia adalah satu jumlah yang tidak selari dengan keperluan sebenar negara. Tambah pemerhati lagi, negara lain yang mempunyai populasi setanding hanya memerlukan 300,000 hingga 800,000 jumlah penjawat awam. Tetapi Malaysia mempunyai jumlah kaki tangan yang jauh lebih besar dan rakyat pula terpaksa menjadi mangsa untuk menampungnya. Ironinya, kerajaan Madani juga bukanlah dipilih secara mutlak oleh rakyat dan Anwar menjadi Perdana Menteri bukanlah kerana mandat majoriti rakyat, tetapi kerana pelantikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 selepas keputusan Pilihan Raya Umum PRU15 gagal menghasilkan pemenang mutlak. Maka dasar-dasar hari ini termasuk cukai yang menidas dan pemotongan subsidi tidak boleh disandarkan sebagai keputusan mencerminkan kehendak rakyat. Apa yang berlaku hari ini hanyalah pengkhianatan terhadap janji-janji lama ketika kepimpinan negara berada di kerusi pembangkang, yang mana dahulu dijanjikan harga barang akan turun, cukai akan dimansuhkan, rakyat akan dibela. Namun setelah berkuasa, segalanya berubah, subsidi dihapuskan, cukai dikenakan sana sini dan rakyat pula diminta bersabar atas nama reformasi.